Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini saya akan berkongsi dengan anda berkaitan dengan 3 revolusi yang mencetuskan idea nasionalisme di Barat. Stay tune. Baik, tapi sebelum tu anda semua kena tahu dulu maksud perkataan nasionalisme. Nasionalisme ni sebenarnya dia berkait rapat dengan perasaan cinta akan negara, cinta akan tanah air, cinta akan bangsa. Kemudian dia berkait rapat dengan semangat ingin membebaskan negara dan juga bangsa daripada cengkaman kuasa asing. Boleh dikatakan sebagai satu semangat kebangsaan. Tak kisahlah untuk membebaskan negara ataupun bangsa daripada politik ke ekonomi dan juga sosial daripada dikuasai oleh orang lain ataupun kuasa asing. Jadi kalau kita lihat idea nasionalisme ni tidak sama antara satu negara dengan satu negara yang lain disebabkan oleh pelbagai faktor lah. Ada antaranya disebabkan oleh bahasa, agama, keturunan, adat resam dan juga sebagainya. Kita juga dalam bab yang kedua kita ada belajar berkaitan dengan kebangkitan nasionalisme. Kita ada beberapa pendapat tokoh yang menyatakan secara peribadi pandangan mereka terhadap istilah nasionalisme ni. Menurut mereka tu maksudnya apa kan? Antaranya kita dengar daripada pandangan William Arrow, Profesor Hans Kuhn. Kita dengar daripada Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid, kemudian daripada Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Datuk An Jaafar, Dr. R. Sundaralingam dan juga Profesor Emeritus Tan Sri Koo Keng Kim. Baik, untuk itu kita akan menelusuri 3 revolusi yang pernah berlaku di Barat yang mencetuskan idea nasionalisme. Yang pertama ialah revolusi keagungan yang berlaku pada 1688 di England. Revolusi ini dikenali sebagai Glorious Revolution. Berlaku di England disebabkan oleh keinginan untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan juga hak asasi rakyat. Revolusi ini berlaku semasa pemerintahan Raja James II. Raja James II ni sering membuat keputusan dan juga menggubal undang-undang tanpa berbincang dan juga membelakangkan ahli parlimen. Jadi ahli parlimen ni bangkit menentang dengan meminta bantuan daripada Mary II dan juga Raja Williams of Orange dari Belanda. Kemudian baginda Raja James II ni menyedari bahawa baginda tidak mendapat sebarang sokongan dan akhirnya Raja James II tersebut melarikan diri ke Perancis. Revolusi ini disebut ataupun dikenali sebagai revolusi keagungan kerana berlaku peralihan kuasa itu tanpa sebarang pertumpahan darah dan juga peperangan. Semasa pemerintahan Mary II dan juga Raja Williams of Orange dari Belanda ni, satu Bill of Rights telah digubal untuk membolehkan ahli parlimen untuk mengubah undang-undang dan juga hak mengutip cukai. Jadi semasa zaman pemerintahan tersebut juga sistem raja berperlembagaan dan juga kuasa kepada parlimen tersebut dimantapkan. Yang kedua adalah Revolusi Amerika. Revolusi Amerika ni berlaku disebabkan oleh penentangan rakyat Amerika terhadap penjajahan British. Revolusi ini berlaku disebabkan oleh British tidak menjaga hak dan juga kepentingan penduduk Amerika. Terdapat 13 buah tanah jajahan British di Amerika. Dan British telah memperkenalkan banyak cukai yang membebankan rakyat Amerika. Jadi contoh dia adalah cukai stamp, cukai pelayaran, cukai gula, cukai teh dan juga sebagainya. Jadi rakyat Amerika ni tak mau bayar cukai tersebut dan mereka melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Sebab apa? Sebab tak ada pun wakil daripada Amerika ni dalam parlimen British. Jadi mereka telah menubuhkan satu kongres yang diketuai oleh George Washington.
George Washington ni telah melancarkan perang terhadap British untuk memerdekakan Amerika. Jadi dalam masa yang sama, Thomas Jefferson, individu tersebut ataupun tokoh tersebut telah menulis satu perisytiharan kemerdekaan Amerika yang menyatakan bahawa jika sesebuah kerajaan tu tak dapat menjamin kebebasan, tak dapat menjamin kebahagiaan dan juga kehidupan, maka menjadi tanggungjawab dan juga hak rakyat untuk membentuk kerajaan baru. Jadi Kongres telah meluluskan perisytiharan kemerdekaan Amerika tersebut. Okey, dan akhirnya Amerika telah mendapat kemerdekaan. Jadi 13 buah tanah jajahan tersebut telah disatukan dan diberikan nama Amerika Syarikat dan merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Okey, yang terakhir sekali ialah Revolusi Perancis yang berlaku pada 1789. Okay, revolusi yang berlaku dekat Perancis ni timbul disebabkan oleh idea nasionalisme yang dicetuskan berkaitan dengan kebebasan persamaan dan juga persaudaraan oleh tokoh pemikir ataupun intelektual seperti Jean-Jacques Rousseau dan juga Voltaire. Okey, Jean-Jacques Rousseau ni telah menulis satu karya iaitu The Social Contract yang mengetengahkan berkaitan dengan suara rakyat menjamin kesejahteraan masyarakat. Jadi beliau maksudkan suara rakyat tersebut ialah hasrat umum, iaitu satu kesepakatan berkaitan dengan golongan yang mempunyai kesedaran. Jadi mereka ni ataupun golongan revolusi ini menentang golongan pemerintahan beraja dan juga golongan bangsawan. Pada ketika itu, semasa pemerintahan Raja Louis institusi beraja dan juga golongan bangsawan tu mendapat banyak keistimewaan, kemudahan, kekayaan, kemewahan. Tapi dalam masa yang sama, rakyat tu terbeban dengan pelbagai kesusahan dan juga kena bayar banyak cukai. Okey, jadi disebabkan perkara yang macam tu, jadi golongan yang menyertai revolusi tersebut telah menggempur, telah pergi serang penjara Bastille ini dan akhirnya menggulingkan pemerintahan raja. Jadi dalam masa yang sama telah membentuk satu kerajaan baru dipanggil sebagai Republik Perancis. Dan seterusnya, revolusi Perancis ini telah mengakhiri sistem pemerintahan beraja dekat Perancis. Okey, baik. Sampai sini saja saya telah berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan 3 revolusi yang pernah berlaku di Barat. Dan 3 revolusi ini antara revolusi yang terawal yang berlaku, dan revolusi tersebut telah mencetuskan idea berkaitan dengan nasionalisme, iaitu semangat ingin membebaskan negara daripada cengkaman kuasa asing, pengaruh asing dan juga sebagainya. Jadi sampai sini saja. Kalau anda ada sebarang komen ke, penambahbaikan ke, idea sekalipun, boleh tulis dekat ruangan dekat bawah. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Jadi terima kasihlah sebab awak telah berjaya menonton video ini sampai habis, dan insyaAllah kita akan berjumpa dalam video seterusnya. Bye. Assalamualaikum.